Hai, Assalamualaikum semua. Um, dalam video pendek ini insyaAllah saya akan tunjukkan untuk bagaimana kita mendapatkan enterprise ataupun academic Microsoft Project Professional, academic ataupun enterprise license melalui Microsoft Azure. Okay. So, sebelum tu, untuk makluman, sebelum kita boleh download perisian Microsoft Project daripada Microsoft Azure, kita perlu ada akaun Office 365 terlebih dahulu. So kalau kepada yang dah memang ada akaun Office 365, boleh terus skip lah step ni. Kalau yang masih baru dan masih belum ada mempunyai akaun Microsoft Office 365, so kita tengok bagaimana caranya. Okay, first sekali kita pergi kepada units.uitm.edu.my, enter. So kita akan berada dekat skrin ni. Kita klik kepada aduan ICT. Okey, dia akan bawa kita pada landing page ini. So kita boleh pilih kategori sama ada kita staff, student ataupun pelawat. Untuk contoh kali ini saya sebagai staff lah. Kemudian kita isikan maklumat-maklumat yang perlu ada dekat kawasan ni, dekat sini. So basically apabila kita masukkan kita punya nombor staff ataupun nombor students, kita punya maklumat akan tertera lah dekat paparan ini. So mana yang tidak terisi tu minta kita isikan lah. Mungkin tak ada maklumat yang update. So alternative email. So nampak semuanya okey. Report information, saya choose campus, saya di campus Iskandar. Location, campus Iskandar. Location detail, saya just bubuh je lah untuk, sebab dia tanda dekat sini merah ni macam wajib kan. Kategori saya pilih kepada okey, kat sini penting untuk kita pilih kategori yang betul. Operasi email Microsoft 365. Dan subkategori ada 3 pilihan kat sini, akaun baru, lupa kata laluan dan juga address. So untuk contoh kali ini saya pilih kepada akaun barulah. So sekiranya tuan-puan ataupun student-student saya kat luar sana jangan terlupa kata laluan dan sebagainya, boleh gunakan step ni dan pilih option kata laluan. So untuk ini saya pilih akaun baru. Details ni saya type sajalah. Thank you. So attachment tak perlu, so click on submit application. So saya dah memang ada akaun Office 365 sebelum ni, so saya tak akan tekan submit application ni. Untuk anda yang masih tak ada dan baru untuk buat akaun, klik submit application. Kemudian apabila anda submit application, dia terus akan hantar kepada administrator dan administrator akan verify anda punya eligibility berdasarkan apa ni, anda punya status student ataupun staff. Kemudian dia akan hantar direct email kepada email yang kita dah masukkan tadi. So dekat email yang dia masukkan tadi, dia akan sertakan sekali login details, bersertakan kita punya temporary password yang selepas tu kita boleh tukar lah. Okay. So katakanlah dah masuk dalam tuan-puan punya meeting ni, tuan-puan punya email. Okey, klik pada email tersebut dan dapatkan kata laluan login details yang dia kenaki. So seterusnya, so kita masuk kepada Office 365, enter. So Office 365 login, saya just klik kat sini. So dia akan bawa kita ke paparan sign in ini seperti biasalah. Saya klik on sign in. Dan untuk saya dah memang ada save account saya kat sini. So untuk tuan-puan yang baru saja dapat login details daripada email tadi kan, boleh klik kepada use another user dan masukkan maklumat sign in tuan-puan dekat sini dan klik next. Masukkan password seperti yang telah di-email oleh administrator dalam email sebelum ni. Jadi klik on sign in. Alright, sekarang saya dah berada dalam Office 365 punya dashboard. So ada banyak dekat sini aplikasi yang kalau kita boleh tengok kita boleh pilih untuk install Office 365 ke dalam kita punya desktop ataupun laptop. Dan kalau kita nak view all apps yang ditawarkan dalam Office 365 yang kita boleh gunakan,
So ada banyak ya software yang kita boleh gunakan ikut kesesuaian the nature of work tuan-puan lah. So kalau perhatikan kat sini dalam banyak-banyak package ni tidak ada Microsoft Project. Microsoft Project Professional memang tak ada dekat sini. So bagaimana kita nak dapatkan Microsoft Project Professional punya software untuk kita gunakan? So dekat sini kita buka satu lagi tab. Okey, tuan-tuan boleh tutup tab yang lama ni kalau nak. Kita typekan Azure Login. Okey, ni adalah untuk ke login Microsoft Azure. So saya klik on sign in to Azure. So kita dah masuk ke screen Azure. Okey. So apa yang tuan-puan untuk first time user kita klik pada sign in ke atas sebelah kanan ni. Again kita masukkan login detail yang sama seperti Office 365 yang kita dapat dalam email yang admin bagi sebelum ni. Okay, untuk saya dah memang ada account yang saya dah remind dalam komputer saya ni. So again typekan password tuan-puan, password yang sama Okay, klik on sign in. Okay, so kita dah masuk dalam Microsoft Azure. Saya sudah berjaya sign in atau login kat sini. So seterusnya kita klik on portal kat bahagian atas sebelah kanan sebelah sign in tuan-puan ni. Okey, dia akan bawa kita ke dalam landing page ataupun dashboard Microsoft Azure. So untuk pendekkan cerita kat sini, untuk title search bar dekat atas ni kita typekan education sebab kita nak pergi directly kepada software yang berkaitan dengan education. So saya enter. Okey, so dia akan pop up pane sebelah kiri ni yang ada learning resources. Contoh perhatikan ada software, learning and templates. So saya just nak go kepada software. Saya klik on software. So ada banyak software yang kita boleh dapatkan daripada Microsoft Azure untuk makluman Tapi juling lah mata nak cari macam ni Why not kita terus gunakan search bar yang ada kat atas ni. Saya typekan project dan nampak tak dia sudah filter. Okey, software-software yang berkaitan dengan project. So kalau saya boleh besarkan kat sini. Sebelum tu kalau boleh perhatikan dekat sebelah kanan sikit ni, sistem type yang untuk download tuan-puan ni hanya membenarkan sistem 64 bit architecture operating system. So buat masa ni tidak support Professional Microsoft Project 2019 ni dalam Microsoft Azure ni tidak ada version yang support 32 bit sistem architecture. Dan of course lah buat masa ni hanya support kepada Windows platform Kalau tuan-tuan pakai Linux ataupun OS bagi Mac user setakat ni Microsoft Project tak ada support ataupun pengkhususan untuk dijalankan dalam platform tuan-puan selain pada platform Windows. So kalau tuan-puan tanya komputer tuan-puan tu running dalam 64 bit ataupun 32 bit. So satu kaedah yang mudah kat sini untuk kita tengok kita klik dekat saya minimizekan sekejap kat sini. Dekat Windows icon tuan-puan ni, tuan-puan right click and then pergi kepada sistem. Klik pada sistem. So dia akan keluarkan maklumat berkaitan dengan device specification dalam sistem komputer tuan-puan. Kat sini ada tulis kat sini System type adalah 64 bit operating system atau x64. Okay, saya just nak tutup balik close Windows ni dan pergi semula kepada kita punya paparan screen Microsoft. Saya klik on. Okay, tuan-puan boleh lihat kat sini paparan sebelum tuan-puan download ada maklumat berkenaan dengan Project Professional 2019 yang boleh tuan-puan baca. Sebelum tuan-puan klik download button kat bawah ni, so saya nasihatkan kita buat salinan kopi siap-siap kita punya product key. Okay, sebab product key ni tuan-puan akan kena masukkan apabila nak buat installation nanti. Okay, product key ni kopi salinlah kat mana-mana. Okay, and then setelah selesai kita klik kepada button download. So kalau tengok kat sini dia dah start download dekat bawah komputer saya ni, bawah sebelah kiri.
So saiz dia lebih kurang, kalau saya boleh baca kat sini 3.3 gigabyte. So dengan kelajuan internet sekarang ni dia ambil masa okey 5 jam 4 jam. Okey, dia masih calculate lagi saya rasa lah. Okey, bergantung dengan kelajuan internet connection tuan-puan. Kalau connection laju mungkin masanya untuk download ni tak adalah panjang sangat. Saiz dia lebih kurang 3.3 gigabyte. So apabila selesai download, tuan-puan boleh terus start install menggunakan product key yang ada kat sini. So saya rasa sampai itu sini sajalah saya punya video pendek kali ini. So semoga jumpa tuan-puan dalam video-video yang akan datang. So sekiranya tuan-puan rasakan video saya ini berguna pada tuan-puan, so sila give thumbs up dekat bawah sini. Okay. Dan juga untuk dapatkan notification video-video seterusnya, boleh subscribe dan tekan butang loceng. Okay. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.